Hai, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat pagi, alright. So, untuk siri video kali ini saya nak share dengan tuan-tuan dan puan-puan yang merancang nak beli rumah ni 3 tips bagaimana nak nego dengan pemilik rumah untuk dapatkan harga yang lebih rendah, alright. So, seperti yang tuan-tuan dan puan-puan sedia maklum, hanya untuk pasaran rumah ni kita ada rumah yang undercon, kita ada jenis kategori rumah lelong, dan kita juga ada kategori rumah subsale ataupun rumah second hand, alright. So untuk siri kali ini saya nak kongsikan, let's say kalau tuan-tuan dan puan-puan bercadang untuk beli rumah subsale ataupun second hand ni, apa tips atau trik yang tuan-tuan dan puan-puan boleh lakukan untuk dapatkan harga rumah yang lebih rendah daripada pemilik rumah. Okay, baik. So, sebelum kita nak nego dengan pemilik rumah harga rumah yang kita nak beli tu, apa yang saya cadangkan pada tuan-tuan dan puan-puan adalah tuan-tuan dan puan-puan perlu survey dulu harga pasaran rumah di kawasan tu. Sebab apa? Sebab sebelum kita nak nego ni, at least kita perlu ada satu benchmark dulu, berapa harga ataupun last price yang kita nak nego dengan pemilik rumah tadi. Okay, so sebab apa? Sebab kalau kita tengok ni MOF ataupun margin of financing setiap rumah pembelian kita ni dia tak sama. Ada contoh macam kalau kita baru first time kita nak beli rumah, okay, kemungkinan kita boleh apply untuk skim rumah pertama aku, yang mana dia maybe boleh provide kita 100% loan, right? So ada juga bagi orang yang nak beli rumah kedua atau rumah ketiga, so MOF dia akan berbeza, okay. Maybe akan dapat untuk rumah kedua 90%, rumah yang ketiga 70% sahaja. Jadi bila kita nak nego, kita tengok based on MOF kita tu, alright, berapa ataupun last price yang kita nak nego dengan kita punya pemilik rumah tadi, alright. So kita back to kita punya main topik hari ini, okay. 3 tips bagaimana kita nak nego atau untuk dapatkan harga diskaun terendah daripada pemilik rumah yang kita nak beli ni, alright. So tips yang pertama adalah semasa kita buat viewing rumah tu, kita bawa sekali family members kita, alright. So bagi tuan-tuan, let's say katakanlah tuan-tuan ni bujang, saya cadangkan datang bersama mak ataupun ayah, alright. Sebab apa? Sebab bila kita datang dengan mak atau ayah kita ni, alright, dia orang lebih dewasa ataupun lebih berumur, jadi dia orang lebih mudah nak minta diskaun ataupun nak berunding dengan pemilik rumah tadi. Sebab apa? Sebab atas dasar usia dan juga respect ke atas mak ayah kita tadi ni, alright. So kemudian kalau tuan-tuan dan puan-puan ni dah berkahwin, saya sangat suggest datang bersama isteri dan juga anak-anak. Sebab apa? Sebab kadang-kadang ni bila kita dealing dengan pemilik rumah ni, nak pula kalau kita ni kategori keluarga ramai, anak ramai, mungkin pemilik rumah tu bila kita minta diskaun, dia kesian bila tengok anak-anak kita ni. Jadi chances untuk dapatkan diskaun tu lebih tinggi, alright. Tu tips yang pertama, datang viewing bersama ahli keluarga, alright. So tips yang kedua, untuk dapatkan diskaun ataupun harga rendah dengan pemilik rumah ni, saya cadangkan masa datang nanti ni, datang dalam keadaan bersederhana, dan juga kita perlu standby reason yang boleh beli emosi ataupun jiwa pemilik rumah tadi, alright. Maksud saya datang bersahaja ni sebab apa? Bila kita nak dealing ataupun kita nak dapatkan diskaun, jangan datang ni nampak macam kita ni orang kaya. Sebab apa? Bila kita nampak pemilik rumah ni nampak kita ni macam orang kaya, jadi dia nak bagi diskaun tu dia rasa tak perlu. Sebab apa? Sebab tuan-tuan dan puan-puan perlu faham hari ni, bila kita nak nego dengan pemilik rumah ni, ada pemilik rumah yang memang terdesak nak jual dia punya rumah, dan ada juga pemilik rumah yang tak terdesak pun, dapat jual, tak dapat jual pun tak kisah, dia boleh tunggu. Jadi sebab tu tuan-tuan dan puan-puan perlu masa datang tu, datang jangan nampak mewah, just biasa sahaja. Kemudian macam saya kata tadi, perlu sediakan sebab ataupun reason yang boleh beli emosi ataupun jiwa pemilik rumah. Maksud dia contoh macam, kalau tuan-tuan dan puan-puan cuba nego, cakaplah saya datang ni saya nak beli sebab keluarga saya bukan orang senang, jadi kami dah lama menyewa, hopefully dengan rumah tuan yang saya beli ni, saya dapat sediakan rumah kami sendiri untuk mak ayah saya ataupun untuk isteri atau anak-anak saya. Jadi gunakan alasan-alasan yang buatkan pemilik rumah ni rasa berdosa kalau dia tak bagi diskaun ataupun dia tak jualkan dengan tuan-tuan dan puan-puan. So tips yang kedua adalah datang dalam keadaan bersederhana dan juga prepare siap-siap sebab ataupun reason yang boleh beli emosi dan jiwa pemilik rumah. Itu tips yang
kedua. Tips yang ketiga saya cadangkan, walaupun tuan-tuan dan perempuan ada kereta mewah, ada Lamborghini ke, ada BMW ataupun ni maybe rumah yang ke-10 tuan-tuan dan perempuan, saya cadangkan masa datang beli, nanti datang nak nego dengan pemilik rumah ni, just datang dengan motor sahaja, biar nampak susah sementara. Okay? Sebab apa, macam saya kata tadi di alasan nombor 2 tadi, ada pemilik rumah yang maybe dia tak terdesak untuk jual rumah dia, jadi dia dah fixkan harga. Jadi dia tak nak bagi nego. Nak pula kalau kita pergi dalam keadaan dia tengok kita ni kaya ataupun dia nampak kita ni beruang, jadi nak dapatkan diskaun tu sangat-sangat susah. So better datang dalam motor biar dia nampak susah saja. Lepas tu buat je alasan, saya ni susah kalau saya tak beli rumah sekarang ni, saya tak tahu lagi bila saya boleh beli. Harap tuan bolehlah jual rumah ni dengan saya, biarkan dia nampak kita susah. Sebab apa tuan-tuan dan puan, saya ada pengalaman yang kita pergi fight slalom, alright. So kita nampak perempuan ni nampak susah dengan keadaan mengandung apa semua, alright. Dia minta nego, minta lepaskan rumah tu dekat dia sebab dia harap rumah ni, dia teringin sangat rumah ni. So atas emosi ataupun kesian, jadi kita lepaskan. Rupa-rupanya rumah ni rumah dia yang kelima dia masuk lelong, alright. So that's why emosi itu main peranan semasa kita nak nego ataupun kita nak dapatkan harga diskaun daripada pemilik rumah. So saya berharap agar perkongsian 3 tips ni dapat bantu tuan-tuan dan puan-puan untuk memiliki rumah, sama ada untuk duduk sendiri ataupun untuk pelaburan tuan-tuan dan puan-puan. Sebab apa? Sebab perlu faham, hari ni dalam pelaburan lagi rendah kita punya entry cost, okey, lagi tinggi kita punya margin ataupun keuntungan dalam pelaburan. So saya berharap agar video kali ini dapat beri sedikit sebanyak tips pada tuan untuk dapatkan rumah yang lebih murah selepas ini. Dan sekali lagi jangan lupa untuk subscribe channel YouTube saya ni untuk pelbagai lagi tips pengurusan kewangan. Dan di bahagian description tu saya ada sertakan link Telegram group saya, yang mana saya juga aktif berkongsi tentang tips pengurusan kewangan secara percuma di link Telegram saya ni. So saya berharap agar tuan-tuan dan puan-puan terus stay dengan channel saya ni, dan insya-Allah kita berjumpa lagi di siri yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jom urus wang gaya patah.